Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada hari ini saya akan membicarakan ibrah Ramadan yang bertajuk Harapanku Ramadan tahun ini lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan, tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian, setiap kali kedatangan bulan Ramadan, umat Islam seluruh dunia majoritinya bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan bulan ini. Bulan Ramadan disambut bagaikan pesta ibadah bagi seorang mukmin yang benar-benar menghayati dan merasai kenikmatan ibadah pada bulan Ramadan. Di siang hari kita menahan diri dari lapar dan dahaga, di samping mentarbiah panca indera lain agar turut berpuasa dari melakukan perkara-perkara yang keji, dosa dan melalaikan. Pada waktu malam pula, umat Islam sekali lagi menzahirkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan solat sunat tarawih, bertadarus Al-Quran dan lain-lain ibadah. Semua ini adalah warna-warni ibadah yang berlaku pada bulan Ramadan. Matlamat akhirnya adalah melahirkan sifat takwa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Penerima anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat antarabangsa tahun 2009 bersamaan 1431 Hijrah, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi di dalam bukunya Rabbaniyin bukan Ramadaniyin mengungkapkan, malanglah bagi orang-orang yang menemui bulan Ramadan sedangkan mereka tidak pun mendedahkan perbezaan dengan bulan-bulan yang lain. Ini bermaksud malang dan rugilah bagi mereka yang menemui bulan Ramadan tetapi tidak ada apa-apa sebarang perbezaan atau perubahan di dalam diri mereka. Lebih malang lagi sekiranya mereka hanya menjadi hamba kepada bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan adalah tika dan saat terbaik untuk kita upgrade ibadah. Atau dengan perkataan lain, kita mestilah memperelokkan puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Ini adalah selaras dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maksudnya, sesiapa yang melaksanakan qiyam pada bulan Ramadan atas dasar keimanan dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Oleh itu, marilah kita mengorak langkah bermula tahun ini. Menjadi harapan kita
Semoga Ramadan tahun ini adalah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak pasti adakah tahun hadapan kita akan dapat menemui Ramadan lagi, atau mungkin tahun ini merupakan tahun terakhir Ramadan bagi kita. Pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kemanisan, kelazatan dan keindahan Ramadan dapat kita kecapi dan nikmati. Tuan-tuan dan puan-puan tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian, untuk itu ketahuilah, banyak amalan utama dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini. Antaranya yang pertama, berpuasalah dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah sunat atau disebut sebagai Qiyam Ramadan. Menurut Imam An-Nawawi, yang dimaksudkan dengan Qiyam Ramadan dalam hadis tersebut ialah solat sunnah tarawih. Namun ada ulama yang memberi makna yang umum, iaitu segala solat sunat yang dilakukan untuk menghidupkan malam Qiyamul Lail dengan berqiyamul lail. Ketiga, menggiatkan ibadah pada 10 malam terakhir Ramadan dengan melakukan ibadah-ibadah seperti beriktikaf, bersedekah, membaca Al-Quran dan juga lain-lain ibadah. Keempat, mencari malam Al-Qadar. Menurut ulama, sekurang-kurang Qiyamul Lail Qadar berdasarkan hadis adalah dengan seseorang itu menunaikan solat maghrib, solat isyak dan solat subuh berjamaah. Kelima, membanyakkan bacaan Al-Quran, termasuklah bertadarus. Membaca Al-Quran adalah amalan terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keenam, membanyakkan sedekah dan melakukan kebaikan kepada orang yang lain. Ketujuh, sekiranya kita berkemampuan, tunaikanlah ibadat umrah sunat. Kelapan, banyakkanlah berdoa, yakni terutama kita ketika sedang berpuasa, ketika berbuka puasa dan doa ketika Lailatul Qadar. Kesembilan, memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Kesepuluh, menjaga segala anggota, tingkah laku dan tutur kata sepanjang bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi seterusnya mengungkapkan, perut kamu sanggup berpuasa daripada memakan makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan anggota badan kamu yang lain berbuka dengan kemaksiatan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan tetamu Ramadan yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah antara amalan-amalan dan amal soleh yang boleh dilakukan sepanjang bulan Ramadan dan sebahagiannya boleh diteruskan di luar Ramadan. Para ulama menggambarkan Ramadan umpama titisan air hujan. Bukan semua orang akan mendapat jumlah air rahmat yang sama. Ianya bergantung kepada bekas tadahan yang kita sediakan. Marilah sama-sama kita sediakan tadahan hati seluas-luasnya untuk memperoleh semaksimal mungkin janji-janji Allah Subhanahu wa taala dari Ramadan. Hanya hati yang bersih, jernih dan putih sahaja yang mampu menerima jumlah air rahmat yang banyak daripada Ramadan. Beruntunglah bagi mereka yang melangkah kaki ke bulan Ramadan dengan jiwa dan hati yang bersih. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan manusia yang benar-benar beruntung. Semoga Ramadan tahun ini adalah lebih baik bagi kita semua daripada segi kualiti dan juga kuantiti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.